Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Sekarang ni kita pergi kepada balarah kita, iaitu tajuk dia Al-Jinas. Tuan-tuan jangan risau sangat. Dapat kata Al-Jinas pun dah bagus dah. Apa makna jinas tu, saya bagi dengan sangat-sangat short supaya tuan faham. Mukabalah tu apa dia, sajak apa dia, jinas apa dia. Jadi bila sebut jinas, kita bawa lah satu ayat. Jinas bermaksud jinas, al-jinas bermaksud dah tulis lah. Alif lam jim nun alif sin. Ingat, tengok dalam buku belarah al-jinas page. Itu yang saya problem page tu, sebab kalau kata satu jadi dua, mungkin dua tiga dua tau. Saya problem buku ni, muka surat kita baca salah. Nombor satu macam nombor dua, nombor dua macam nombor tiga. Al-Jinas mesti salah tu. Al-Jinas Al-Jinas memberi makna sama pada lafaz dan pertuturan. Lafaznya sama, cakapnya sama, tapi makna lain. Tuan-tuan, as simple as that. Cakapnya sama bunyi, sebut sama, tulis sama, tetapi makna lain. Sebagai contoh, saya semayang Maghrib di negara Maghrib. Sama tak? Saya semayang Maghrib pertama tu nama semayang, nama solat di negara Maghrib, iaitu sebuah negara, iaitu nama dia Maghrib atau Maghribi kan. Itu jinas. Lain dengan sajak. Sajak ni bunyi akhir 223. Allah, 223 page 223. Kalau siapa yang nak tengok buku, page 223 tu duduk tengah-tengah tu. Dia kata kalau ada buku an yatashabahal lafzani, iaitu sama dua lafaz pada pertuturan, wayah talifa fil makna, dan berlain pada makna. Itu dia. Jadi kalau apa yang saya baca tu underline lah. Tuan-tuan jangan risau yang lain tu. Yang lain tu hanya penerangan saja. Jadi mislu, apa benda mislu? Seperti sallaitul maghriba fi biladil maghribi. Saya sembahyang maghrib di negara Maghrib. Dia kata fa'indama, maka ketika nanzulu ila lafzai, yang di bawah tu, ketika kita melihat kepada dua lafaz, al-maghrib dan al-maghriba dan al-maghribi, kedua-duanya annahuma, kedua-duanya tasyabaha, sama fil lafzi, boleh, waqtalafa, dan berlainan fil makna. Liza, demikian itu di antara kedua, bainahuma, di antara kedua namanya jinas. Namanya jinas. Berbeza dengan as-saj'u. Saj'u ni bunyi akhir. Tapi jangan lupa as-saj'u pun banyak lagi jenis-jenis dia yang kita akan belajar. Ada bunyi akhir isim, ada bunyi akhir fi'il, ada bunyi akhir fi'il amar, ada bunyi akhir mat, nanti kita akan belajar. Sekarang ni kita ambil satu dulu.
Okey, wal muradu min lafzi, tengok di bawah tu. Mana wal murad? Yang dikehendaki. Wal murad yang dikehendaki. Ingat al murad tu, orang nama murad ni orang yang dikehendaki. Kalau murid, orang yang belajar. Wal murad yang dikehendaki min lafzil maghribi, dari kataan maghrib. Al-ukhra, yang kedua tu, al-ukhra tu mana yang lain. Okey, yang atas dulu. Wal muradu min lafzil maghrib, yang dikehendaki dengan lafaz maghriba al-ula di atas tadi, yang pertama tu. Ai tu ialah solatul maghrib, sembahyang maghrib. Muka surat berapa tadi je? 223. Nampak macam 222. 223 betul doktor ya? 223. Wal muradu min lafzil maghrib al-ukhra, dan dikehendaki dari lafaz maghrib yang lain. Ai itu daulatul maghrib. Daulatul maghrib, negeri barat. Ya, negeri maghrib ya. Saya tak apa tu. Asy-Syaqi. Ya. Okey. Lepas tu, itu sebagai contoh yang mudah. Kita belajar ni apa tu Dr. Kamisah tentang jinas. Jinas ni maksudnya bunyi sama tapi makna lain. Sebagai contoh, saya sembahyang maghrib di negara maghrib. Maghrib pertama tu maksudnya sembahyang waktu maghrib, dan maghrib kedua tu negara maghrib. Maghrib ya? Negara maghrib. Okey. Lepas tu dia kata, dia ambil lagi contoh. Wa mislu qauluhu ta'ala, baru dah kita salin al-jinas ya. Jadi hari ni kita belajar tajuk al-jinas. Ya, al-jinas iaitu dua lafaz yang sama pada sebutan dan Waalaikumsalam. Tetapi tetapi berlainan pada makna. Berlainan pada mana? Ini nama dia al-jinas. Duduk di dalam al-badi'. Okey, al-badi'. Al-badi' ini adalah lafaz-lafaz yang cantik. Ya? Ya? Yang pelik. Yang pelik. Dah kira pelik lah ni. Ya? Saya sembahyang maghrib di negara maghrib. Jadi ini konsep dia. Tuan-tuan pegang betul-betul ni. Balik rumah sebut 10 kali al-jinas, al-jinas, al-jinas. Maghrib, negeri maghrib. Maghrib, negeri maghrib. Maghrib, negeri maghrib. Itulah cara. Okey. Itulah cara. Kita dalam proses siap sifir sekarang. Sifir nahu, sifir sarah. Jadi tuan-tuan kena baca sifir nahu, sifir sarah sampai pandai. Sebagai contohnya, berapa ada kalimah dalam Quran? 3 jenis isim, fa'il, haraf. Isim ada berapa jenis? Isim 23 jenis. Sebut 23 dah contohnya, itu sifir dia. Okay, bila sebut sifir dah takutlah. Ya. Okey, tuan-tuan ya. Sebagaimana kita kata solat itu, ini contoh. Ya. Contoh dia. Saya mengerjakan solat Salaitul maghribah. Saya mengerjakan solat maghrib fi biladi, di negara al-maghribi. Ya, fi biladi al-maghrib, di negara barat ya. Fi biladi al-maghrib itu iaitu kerajaan ya, nama kerajaan. Okey. Jadi di sini kita kena underline al-maghribah, maksudnya sembahyang maghrib.
Al-Maghribi di sini nama negara. Ya? Nama negara. Nama negara. Di sini nama solat. Solat Maghrib. Nama solat dan nama negara. Tuan-tuan ingat, jangan keliru dengan sajak. Sajak tu bunyi akhir. Ya, ini jinas. Jinas ini, ya, artinya bunyi sama tapi maksud dia berlainan. Okey. Dia tidak berlawan tapi berlainan. Kita lihat surah Ar-Rum ayat 55. Ini hafal ayat ni. Ya, surah Ar-Rum ayat 55. Okey. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun. Okey. Wa yawma taqumus sa'atu. Okey. Yuqsimul mujrimuna. Okey. Ma labisu ghaira sa'atin. Ma labisu sa'atin kadzalika kanu yufakun. Kadzalika kanu. Cuba siapa boleh cari apa makna dia? Pada hari berlaku kiamat. Pada hari Berlaku kiamat. berlaku kiamat. Yuksimu ni Bersumpah orang bersumpah. Yuksimu dia pada qasama qasama bersumpah orang-orang yang baik ke jahat ni? Orang berdosa. Okey, ma labisu Tidak mereka tinggal ghairu sesaat. melainkan sesaat. Kadzalika kanu yufakun. Demikianlah Mereka dipesong. mereka dipesong. Ya, dipesongkan, dipaling. Paling. Okey, maksud dia satu hari bila berlakunya hari kiamat. Okey. Orang-orang yang jahat ini bersumpah tidak tinggal satu saat pun. Ya. Dalam kurungan tu untuk mereka melakukan kebaikan, ya. Maknanya bila tiba kiamat, orang-orang jahat ni dia rasa macam kesal lah. Sesaat pun kalau boleh tak nak tinggal, ya, untuk nak terus buat kebaikan. Tapi bila mereka dalam keadaan jauh dengan hari kiamat, mereka lupa, mereka tidak sedar, mereka lalai, ya, mereka dipesongkan. Bila hari kiamat tiba, barulah mereka hendak. Jadi dalam ayat ini ada dua perkataan as-sa'ah. As-sa'ah yang pertama bermakna hari kiamat. Nama hari kiamat tu as-sa'ah juga, ya, ada banyak nama hari kiamat. Dan as-sa'ah yang kedua ni dia kata masa, satu saat. Ya, maknanya orang jahat ni satu saat pun kalau boleh tak nak tinggal. Ya. Tak nak tinggal daripada buat baik, kan? Tapi apa guna dah? Sekarang sampai masa dah. Jadi kita baca dalam ni, tuan-tuan dah salin dah. Nanti untuk bolehkan tuan-tuan dan puan membaca buku Balaghah ni, ya. Memang boleh baca, Dr. Sahab, jangan risau. Boleh baca buku Balaghah ni. Kalau kita duk tebang-tebang, orang kata tebang ni bukan tebing sungai. Tebang ni katanya kita duk lawan. Tak boleh baca yang boleh. Yang tak boleh tinggal dulu. Tembar sama juga. Tembar ni maksudnya langgar. Orang putih kata kalau you tak tahu satu perkataan, you jangan tunggu begitu lama untuk meninggalkan, untuk tahu perkataan tu. Leave it and go on. Skim tu skip. Lompat. Jadi because tak semestinya perkataan kita tak tahu tu dia mencacatkan pengetahuan kita. Skip.
Ya, skip. Okey, boleh? Jadi kita baca. Indama nanzuru ila lafzai. Ada indama mana indama? Manakala ketika. Total salih lah. Jadi kalau jumpa minggu depan indama tu dah tahu ketika. Indama itu term dia ketika. Nanzuru na tu kami melihat. Ila lafzai. Lafzai itu dua perkataan. Lafzai dua perkataan, as-sa'ah yang pertama dan sa'ah yang kedua. Okey, najidu. Itu tanda najidu. Na tu maknanya kami dapati annahuma, bahawa kedua-duanya tasyabaha, sama. Tasyabaha tu dua benda yang sama. Tasyabaha fa'il fa'il madi. Tasyabaha kalau fa'il mudhari' yang tasyabaha ni. Tasyabaha fil lafzi, sama pada lafaz. Waqtalafa, dan berbeza fil makna. Liza, liza tu bukan lizawati. Liza tu maksudnya demikian, yang demikian. Therefore bainahuma jinas. Di antara dua-dua tadi, sa'ah, as-sa'ah dengan sa'ah tu berlakunya jinas. Jinas ini iaitu dua perkataan yang sama sebutan dan makna, lain makna. Okey, tahu tengok penerangan dia sama tak dengan yang atas? Sama kan? Sama, term sama je. Sebab itu kalau tuan jumpa buku Al-Kafi ni, belilah. Walaupun subjek apa ini, Al-Kafi fil balaghah. Satu Al-Kafi fi apa tu as-saraf. Beli. Ya. Ada seorang sahabat tu dia dah 12 tahun belajar. Dia kata benda yang dia tak jumpa semua dalam ni. Dalam Al-Kafi fi saraf. Mana walaupun pendek, lengkap. Okey. Betul? Okey. Wal muradu mi, ingat al-murad tu, tuan-tuan kata al-murad tu maknanya yang dikehendaki. Wal murad yang dikehendaki min lafzi dari lafaz as-sa'ah, yang dikehendaki dari lafaz as-sa'ah al-ba'su yaumal qiyamah. Aman al-ba'su. Al-ba'su bangkit. Yaumal qiyamah. Al-ba'su tu tulis bangkit. Tuan-tuan jangan risau. Kalau tak tahu, sekali tahu, dia akan tahu akan datang. Tapi syaratnya baca berulang-ulang. Okey. Bangun pada hari kiamat. Tapi kita kata bangkit lah. Bangkit. Okay. Kalau tuan tengok ketika dia mengulas Al-Maghrib tadi, sama je. Sama saja. Jadi tuan kena underline perkataan indama. Indama tu macam dia kata uslub dia lah. Ketika. Kalau indama, maka ketika. Apa tu? Underline sikit yang tu. Okay. Al-murad, yang dikehendaki. Al-murad dikehendaki. Wa mislu, seumpama. Dia buat satu contoh ayat Quran. Nanzuru, indama nanzuru, ketika kami melihat. Di sini maksudnya memerhati. Nanzuru tu arti memerhati. Okey. Okey, tengok sini. Tengok muka surat seterusnya di belakang tu. Okey, terjemah dengan ustaz. Wal muradu, dan dikehendaki min lafzi sa'ah. Sa'ah yang kedua tu. Okey, yang pertama, mudah zamaniyah. Mudah tu maknanya masa. Jarak masa. Mudah tu maknanya jarak masa. Mudah tu jarak masa. Min daripada azmani, masa-masa. An-nahar, siang. Wal laili, dan malam. Al-muqassimu, yang dibahagikan. Underline tu dibahagikan tu. Nampak macam action je, tak tulis al-muqassimu tu. Tulislah. Al-muqassimu tu yang dibahagikan ila
ila Kat sini tadi Al-Muqassim. al-muqassimu. Al-muqassimi itu betul lah, al-muqassimi. Bacaan dia betul al-muqassimi, yang dibahagikan ila kepada 24 jam. Jadi saat yang kedua tu maksudnya masa yang 24 jam tu. Ai itu maknanya atau. Annahum, mereka itu ma labisu fil qabri. Maksud ma labisu tu maknanya kekal. Ma labisu tu maknanya kekal. Jangan kata tidak. Kekal fil qabri, dalam kubur, bainal mauti. Ingat bila kita dikebumikan hari ini dan nak tunggu kebangkitan tu, jarak dia hanya 1 saat saja. Jangan fikir lama. 1 saat bagi orang mati tu, bagi kita belumlah, tak mati lagi. Kalau kita mati, ingat, masuk dalam kubur je, sesaat saja jumpa, dia kata, alam roh. Sekejap saja. Okay? Illa sa'atan minas sa'atil qalilah. Melainkan 1 saat daripada saat-saat yang sedikit. Makna dekat tak jarak? Orang mati dekat tak jarak dia dengan apa tu? Dengan kebangkitan? Tapi dia bukan bangkit hari kiamat. Dia bangkit untuk ditanyakan soalan oleh Allah. Itu maksudnya. Ya, sebab itu kalau boleh orang mati cepat ke bumi. Jangan tunggu anak-anak balik tak balik. Ya, cepat ke bumi kan. Sebab anak-anak tak boleh tolong dah. Ya tak? Okay. Ustaz tadi al-mauti wal ba'si tu apa, Ustaz? Kebangkitan. Kebangkitan semula. Kan Antara mati dan antara mati tu mana antara ke bumi kebangkitan dan kebangkitan semula. Dia bangkit selepas mati tu untuk menerima pertanyaan Allah tu 1 saat je. Waktu jarak dia. Nima labisu ghaira sa'ati. Okey. Ya. Melainkan 1 saat saja. Ya, dalam tafsir pun ada kata 1 saat pun dia tak boleh nak tinggalkan untuk nak berdoa kepada Allah kalaupun dia dihidup kembali. Allah Akbar. Okey. Sekarang ni kita baca jinas yang seterusnya. Begitu je Allahu Akbar. Okey. Kita lihat, tuan-tuan tengok ya. Jinas ini, kita tengok. Bilangan perkataan sama. Bilangan huruf sama. As-sa'ah sama. As-sa'ah pun sama. Baris pun sama. Betul tak? As-sa'atin. Baris pun bukan baris. Apa tu jumlah perkataan. bukan jumlah belum lagi. Dia punya bentuk baris. Ni as-sa'atu Lain. sa'atin. Ini sama ni. As-sa' cuma baris akhir je lain. Dua-dua ni baris akhir je lain. Tapi ini sama. Sebab dia lain tu sebab di sini jadi fa'il. Di sini jadi mudhaf ilaih. Okey, boleh? Jadi lepas tu bilangan huruf macam doktor kata sama. Sa'atin sama. Jangan ambil kira alif lam. Sa'atin sama. Lepas tu tertib huruf pun sama. Ya, yang ini sin, alif, sin, alif, ain, ter. Tertib huruf sama. Bilangan huruf sama. Lepas tu bunyi sama. Yang ini as-sa'ati, as-sa'ah, bunyi sama. Jadi kalau macam tu punya sama, dia kata jinas yang sempurna. Tamam. Nak kata tamam pun boleh lah. Okey. Jadi ini nama dia jinas tam. Kalau tuan nak kata tamam, katalah asalkan bahagia. Tam sempurna. Kerana ada yang tidak sempurna. Sempurna ni pada perkataan sama, bunyi sama. Ya. Walaupun baris tak sama ni, janganlah kita kata apa sebab dia ni kedudukan dia berlain.
Yang ini jadi fa'il kan. Yang ini jadi mudhafun ilaih, ya tak? Jadi ingat ini tam. Ini tam. Okey, sempurna kan? Jadi sempurna. Tak tengok muka surat berapa 224 tengok underline perkataan apa tu anwa'ul jinas tu. Anwa'ul jinas. Tuan-tuan baca ya, anwa'ul jinas. Sekarang ni saya nak ajar baca dalam bahasa Arab ni. Okey ya. Okey. Ya, anwa'ul jinas tu maknanya dia jenis-jenis jinas. Saya tak nak baca teks tu. Saya baca di bawah tu. Awalan al-jinasut tam. Jinas yang lengkap, yang sempurna. Iaitu wahwa, ingat wahwa tu saling dan ialah. Wahwa tu dan ialah, dan kata dan dia, boleh ke? Dan dialah mattafaqa. Bukan tidak, apa. Maknanya apa? Apa yang bersama, bersetuju. Fihi, padanya al-lafzah ni. Dua lafaz itu dua lafaz itu sama pada beberapa perkara. Yang pertama, dia sama pada baris dan titik. Titik sama tak? Ya? Sama. Dua-dua ta marbutan kan? Tashkil sama tak? Jangan ambil tashkil akhir. Tashkil yang huruf as-sa'ah sama kan? Sa'ah sama. Bukan as-su'ah. As-sa'ah sama dengan as-sa'ah. Cuma baris akhir saja berbeza. Lepas tu ada dua huruf sama tak? Sama. Huruf susun sama tak? Sama. Sin dulu, alif kemudian ain ikut ta di belakang. Jadi kalau macam tu nama dia jinas yang sempurna. Nombor satu pada titik. Ad-dhab tu titik. Titik pada huruf itu sama tak? Sama. Wa tashki dan baris. Pada titik. Ni titik ni. Pada titik. Titik ni kita kata apa? Ad-dhab sah. Ataupun kita kata full stop kan. Tapi ini ustaz dah pandai sikit, jadi tak ada tulis macam tu. Wa tashki baris. Ni Puan Najazah ni as-sa'atu ni baris sama. Ni as-sa'ah. Baris akhir tu tak boleh nak kata apalah sebab dia ikut kedudukan. Ni pun as-sa'ah kan? Okey. Ni sa'ah. Itu kedudukan Yang kedua tu ada dua huruf lah. Bilangan huruf tak termasuk alif lam. Pada alif lam tu nakirah, makrifah. Tertib susunan huruf. Ada yang tak sama susunan huruf. Ustaz, maknanya kalau tu kau marbutan, yang hujung tu pun tak marbutan. Itu sama tu. Tapi Ustaz, yang depan ada alif lam. Tak apa. Itu tak kira. Alif lam tu bukan huruf asal dia. Huruf asal dia ni. Okey. Yang maksud titik tu yang ta tu. Yang ta pada titik pada ta tu. Yang lain tak ada titik kan? Kalau termasuklah tasdid. Kalau ada tasdid. Tashkil mana baris? Baris sa tu lah. Sa dengan a tu. Sa dengan a. Ya. Baris. Yang ta tu ikut kedudukan. Dalam kajian ni jangan main dalam kajian ni. Kalau tapi balik ni tuan-tuan dan puan, balik bacalah jinas 10 kali, baca apa dia maksud jinas, lepas tu baca jenis jinas, lepas tu buat macam zikir. Maksudnya alif lam sa. Bilangan huruf sa'atu tu 4 huruf kan? Sama. Alif lam tak kira. Susunan sama. Alif lam tak kira. Alif lam tu saya kira lah. Tambahan. Ya? Root word lah. Baru tahu. Root word. Root word di asal. Ini root word isim kan? Susunan tu maksudnya Sim alif. Inter. Dua-dua pun sim Terus sikit. alif. Tak marbutan.
Jadi dia buat contoh yang wa yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghayra sa'atin kadzalika kanu yufakun. Ar-Rum ayat 55 Tuan-tuan hafal tu satu. Jadi di mana ada jinas di sini? Iaitu as-sa'atu bermaksud kiamat dan sa'atin bermaksud masa, satu saat. Bunyi sama, sebutan huruf sama, lepas tu baris sama, bilangan huruf sama. Itu maksudnya tam. Okey. Okey. Umur dia apa mana Ustaz? Ya. Alif macam miwara tu mana? Yang tadi, yang bawah. Jinas. Umur. Umur tu maknanya perkara-perkara. Perkara-perkara. Daripada amrun. Ya, umur maknanya perkara-perkara ya. Tuan-tuan baca saja yang saya baca. Besok bila dah khatam besok, boleh try baca yang tak baca. Sebab itu underline. Cikgu apa tu underline Cikgu Azian underline. Ya, underline. Underline, baca yang saya underline tu. Baca. Okey? Jangan fikir yang depan-depan. Depan tu itu dia punya explanation saja. Tapi yang penting tu je. Sekarang ni kita pergi pada jinas yang kedua. Dia panggil jinas naqis. Naqis artinya kurang. Kurang pula. Kurang. Orang Terengganu ni kalau kurang ni, dia bermakna less. Kalau tengok orang tu jenis macam gila-gila sikit, dia orang ni kurang. Kurang kata orang kurang tak cukup seorang. Page berapa Ustaz? Allah ni yang problem ni. 228 ya? 238 ke 228? Tengoklah sebelum tu 228. Lepas ni 229 ya. Sebab saya bila baca 23, ustaz 22 lah. Baik saya diam. Jadi teropong tak ada. Ada teropong. Okey dah. Okey. Okey, kuat. Kita baca dulu ayat. Okey. Jadi tuan-tuan, ya. Okey. Dia kata Sanian, kita ambil dulu ayat ni. Ayat dia kata ayat walaqad arsalna fihim munzirin fanzur kaifa kana akibatul munzarin. Ayat As-Saffat ayat 72 dan 73. Pelan-pelan ya, ini susah sikit. Pelan-pelan ya. Munzirin dengan Munzarin. Okey, nombor 1, nombor 2 dia kata jinas nakis. Kurang Apa yang kurang? Ustaz, sekejap. Yang atas warna merah tu Ustaz? Mana? Nombor 1 tulis. Nanti dulu. Oh, okey. Okey, dapat dah? Dah. Belum lagi saya jawab. Dapat. Walaqad. Walaqad. Okey. Walaqad arsalna fihim munzirin. Okey. Sebenarnya kami utuskan pada mereka munzirin. Munzirin tu mana? Pemberi nasihat. Nasihat. Okey. Dan sesungguhnya kami telah utuskan ke atas kepada mereka munzirin. Munzirin tu orang-orang yang memberi peringatan. Nama dia. Ini nombor 2. Dia panggil al-jinasu. Al-jinasu. Nakis. Jinas ke? Ya. Anna. Jinasu al-nakis. Nakis. Ini nombor 2. 2. Tadi nombor 1 ya. Saya kena pelan-pelan ni. Takut tuan-tuan keliru. Sebab kalau boleh depan ni kita tanya semua soalan sebelum balik. Sebab tanya itulah menggelabah. Jinas ini bunyi sama di mana? Di mana yang kurangnya? Iaitu dia kata an yattafiqal lafza ni. Tulis
bahasa Melayu dia sama, dia bersepakat sama pada dua lafaz. Dua lafaz sama tak ni? Sorry dia. Walaqad arsalna fihim. Walaqad arsalna fihim kami telah utuskan kepada mereka munzirin. Ni isim fa'il ni. Munzirin. Ini munzirin ni artinya orang-orang yang memberi peringatan, para nabi lah kan. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Fanzur, maka lihatlah kamu wahai Muhammad. Fanzur kaifa, apa yang berlaku, bagaimana. Kaifa, bagaimana. Akibat al-munzarin. Al-munzarin. Ini munzarin. Ini munzirin. Okey? Ini orang yang memberi nasihat. Ini orang yang menerima nasihat. Isim maf'ul ya. Ini pemberi nasihat, iaitu kita kata siapa dia di sini? Nabi-nabi lah. Nabi-nabi dan Rasul. Okey, pemberi nasihat. Adakah mereka ini terima nasihat? Mereka tidak terima. Sebab itu Tuhan kata, melihatlah akibat orang-orang yang diberi peringatan. Apa jadi dia? Ya? Ada Nabi cakap tak dengar, maka lihatlah akibatnya. Munzarin, orang-orang yang diberi nasihat. Adakah mereka ikut dalam ayat ini? Tidak ikut. Jadi sebab itulah mereka terima akibat. Okey? Itu maf'ul tak? Ya. Maf'ul. Ya. Fa'il. Fa'il. Ni baik bawah munzirun kalau seorang, munzarun kalau isim maf'ul. Ini isim fa'il. Maf'ul ya. Isim fa'il yang atas kan? Yang pertama. Okey. Okey, dia kata al-jinasun naqis. Cuba sebut al-jinasun naqis. Jinasun naqis. Wa iaitu an yattafiqa, sama, yattafiqa tu ni sama bermuafakat. Al-lafza ni dua lafaz, dia memang dua lah kan? Dua lafaz tu berpakat fil kitabah, dalam tulisan. Tulisan sama tak? Wan nutki, dan pertuturan. Maknanya cakap pun lebih kurang sama. Munzirin. Kalau kita ada beza, itu zarin, itu zirin. Tapi dia kata hawa-hawa, orang Terengganu kata hawa-hawa sama. Hawa-hawa tahu tak? Hawa-hawa ni kalau manis tu maknanya ada sikit manis je. Bukan manis sangat kan? Manis taklah manis sangat. Illa ni kan annahuma, kedua-duanya yakhtalifani, dua-duanya berbeza fi wahidin, satu yang berbezanya satu daripada perkara-perkara berikut. Sama dari segi tulisan, tetapi berbeza dari salah satu daripada empat berikut. Okey, tulislah terjemahan sikit. Yattafiqa al-lafzani, sama dua lafaz pada tulisan dan berlainan pada salah satu daripada perkara berikut. Salah satu, tak semesti semua, salah satu. Okey, yang pertama dia berlainan pada titik dan baris. Baris berlainan tak? Okey, jadi dia berlainan. Right, yang berlainan tu. Yang kedua, bilangan huruf sama tak? Al-munzirin, al-munzari.
Bilangan huruf sama. Okey, tak ada masalah. Tertib huruf sama tak? Okey, dapat ni semua? Are you with me? Nampak diam je. Tertib huruf sama tak? Sama. Okey. Jenis-jenis huruf sama tak? Alif, lam, mim, nun, za, ra, ya, nun sama tak? Sama. Okey. Jadi yang tak sama apa dia? Nombor 1. Nah, jadi dia kata salah satu saja tak sama, maka dia nama jinas nakis. Kalau semua sama, tam. Kalau satu daripada 4 ni tak sama, maka nama dia jinas nakis. Jinas tam, 4 ni semua sama, seperti nombor 1 tadi. Bilangan huruf. Yes, bilangan huruf. Okey, adat tu bilangan. Tuan-tuan salin ya, mana yang tak pernah jumpa tu salin. Hafal je. Pasal term balaghah ni tak banyak sangat. Tak macam term nahu. Dan tengok Haji Mustafa dah mengajar balaghah dekat surau dia. Dia kata ikut dogu saya, baca apa yang saya underline saja. Yang di underline tu dah cukup dah untuk faham. Yang lain-lain itu tak, jangan risau. Itu hanya tambahan. Ya, okey. Okey, kita lihat. Ya. Kita lihat mislu Ustaz yang maaf khilafil. Yang bawah tu. Maaf, apa nama maaf? Bersama ikhtilaf berbeza. Al-lafzaini dua lafaz fil makna. Betul tak? Dua lafaz ni berbeza makna. Yang atas tu makna pemberi ingat, yang bawah tu yang kena ingat. Okey. Sama tu. Ma'akhtilaf bersama berselisih, al-lafzaini dua perkataan fil makna. Jadi kalau dia tak selisih, dia kata ittifaq al-lafzaini fil makna. Kalau berselisih, ikhtilaf. Ikhtilaf ni bersalahan. Yang ni makna dia pemberi, yang ni penerima. Boleh? Tuan-tuan kena balik baca banyak kali kat rumah je. Kalau nak jadi miracle orang putih kata. Mereka ni ialah belajar boleh baca kitab balaghah. Okey, mislu qaulullah ta'ala. Yang nombor 1 merah tu apa dia? Okey, ad-dabtu wa tashkil. Okey. Ni tuan-tuan ni. Jinas nakis ni terbahagi pada nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Ada 4 jenis pula. Sebab apa? Sebab dia 4 benda berbeza kan? 4 jenis. Okey. Jadi doktor dah tanya tu. Jenis nakis ada 2 jenis. Satu jinas tam, 2 jinas nakis. Jinas tam tak ada bahagian. Sama kan? Satu je. Jinas nakis ada 4 bahagian. Yang pertama, bahagian pertama nama dia ad-dabtu awit tashkil, iaitu titik dan baris. Titik dan baris. Okey, tuan-tuan. Tulis ad-dabtu titik. Ya? At-tashkil baris. Al-munzirin titik sama tak? Dengan al-munzirin dia punya titik sama tak? Titik dia sama. Min nun, tapi baris sama tak? Ini titik sama, baris tak sama. Pening kepala. Pening tak? Titik sama, tapi baris tak sama. Jadi kalau titik sama, baris tak sama, nama dia panggil jinas nakis ad-dab atau tashkil. Okey. Kita ulas ya. Kita ulas. Tuan-tuan nak rehat dulu ke? Ustaz dalam nombor 1 dia kata azab ni au titik atau
atau dua, atau antara dua. Okey, kalau tak titik, baris. Tapi dua-dua ni titik okey, baris saja yang tak sama. Okey, kita lihat dulu lah. Okey, okey. Ya, ingat ya. Kita pergi kepada jinas nakis tadi. Jinas nakis ada beberapa jenis. Yang pertama dia panggil dab dan tashkil. Saya nak ajar baca ni. Nak ajar dan baca. Siapa yang ada buku ya? Okey. Dia kata mislu qaulullah ta'ala, firman Allah, walaqad arsalna fihim munzirin fanzur kaifa kana aqibatul munzirin. Tengok betul-betul. As-Saffat ayat 70-73. Okey. Tengok sini fa'indama maka tadi indama dah bagi dah. Ketika nanzuru kita melihat, kita bukan turun nanzilu turun. Oh, dia bertukar dengan nazala yang zilin dulu. Ketika kami melihat kepada setiap daripada perkataan munzirin dan al-munzarin, okey? Najidu, kami dapati anna lafzahuma, dua lafaz berikut qad tashabaha, sama tak? Sebutan sama. Apa tu, dia punya ejaan sama. Illa annahuma, melainkan dua-dua tu perbezaan pada baris, pada titik dan baris. Pada titik atau baris. Jadi titik tak ada beza, baris lah. Munzirin. Waqtalafa aidan, dan berselisih juga fil makna. Ingat, ikhtalafa berselisih, saling tu. Kalau tasyabaha sama. Macam kita kata apa tu, tasbih kan? Tasbih tu sama, menyamakan. Tasyabaha sama, ikhtalafa berselisih, ittafaqa pun sama. Ya? Juga. Waqtalafa aidan, dan berselisih juga fil makna, pada makna. Okey. Liza demikian. Liza tu ni demikian, oleh demikian. Kan? Bainahuma, antara keduanya jinasun nakis. Hubungan antara kedua tu jinas nakis. Jadi bila kita jinas, mana hubungan? Hubungan antara perkataan pertama dan perkataan kedua. Itu nama dia jinas nakis. Kena kata hubungan. Ya, hubungan antara munzirin dengan munzarin tu jinas, hubungan jinas. Tapi jinas nakis tashkil. Jinas nakis nombor 1. Okey. Jinas tadi jinas tam tau. Jinas tam semua sama. Yang ini jinas nakis. Jinas nakis ni pada baris. Okey. Munzarin itu munzirin. Ejaan sama. Jenis huruf sama. Ya, okey. Baris tak sama. Ada siapa nak tanya lagi? Ada siapa nak tanya? Yang kedua, jinas dari segi bilangan huruf. Okey, seorang-seorang cari makna ni, bilangan huruf. Ya, nombor 2 bilangan huruf. Jadi tuan-tuan salin dan nota ya. Nombor 2 ada 2 huruf. Okey. Ni jinas nakis 1, ad-dab tu at-tashkil. Ni 1, 2.1, ni 2.2, adadul huruf bilangan. Adadul huruf ni bilangan huruf. Okey. Dia punya bunyi ayat dia mislu qaul ta'ala wal
waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma izinil masak. Okey. Apa makna dia? Waltaffatis saq. Iltafat. Siapa dia tafsir? Kita kena baca ikut tafsir. Waltaffatis saq. Ya, doktor? Tengok tafsir. Siapa dia tafsir? Masalah ni cik surah mana? Surah dia Al-Qiyamat ayat 29-30. Surah 75. Iaitu surah 75 Al-Qiyamat ni. Ini anak murid kena cari sendiri. Kalau tidak, tak jumpa. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masak. Ayat apa Ustaz? 29. Ayat 29. Dan bertindih-tindih satu betis dengan betis yang lain. Bertindih-tindih. Betul. Dan bertindih-tindih satu betis dengan betis yang lain. Ila kepada Rabbika Tuhanmu Yauma izin pada hari itu al-masa makhluk dihalau dikirim. Al-masak tu artinya orang yang dihalau. Yang pertama dengan betis-betis bisa al-masa. Apa ni iltafat? Berpaling. Dan bertindih-tindih. Iltafat tu mana bertindih bertindih tu macam berpaling lah. Ni macam kayu balak. Kayu balak ya. Berpaling-paling bertindih-tindih. Mana pada hari kiamat nanti beti-beti ni sama beti ni bergelimpangan. Ya. Ya. Apa yang berlaku? Ila rabbika, mereka itu kembali kepada Tuhan kau ketika itu al-masak. Pada hari itu makhluk dihalau. Dihalau. Masak. Betih dengan betih. Maksudnya betih dengan betih, bertindih-tindih, lepas tu kembali kepada Allah dalam keadaan diterima atau tidak? Dihalau kan? Okey. Okey. Jadi underline perkataan asak dengan al-masak. Bunyi sama tak? Itu betis. Yang itu dihalau. Orang yang dihalau. Rule lainnya. Okey. Okey, fa'in. Okey, tengok sama besar. Saya nak ajar anda semua pandai baca. Fa. Ni 10 kali fa pun tak faham juga. Fa'in dama. Maka ketika. Jadi di situ buatlah 3 kali lagi ketika. Bila besok tadi fa'in dama, diam. Ketika. Tak marah, sayang tu. Nang zuru. Kami perhati. Ila kullin setiap minasak al-masak. Kalau kita perhatikan setiap kalimah sak dan al-masak, mana dua kalimah ni bukan dua sak tu, sak yang pertama tu. Okey, najidu, kami dapati. Tengok dia punya sebutan huruf sama je kan. Najidu anna lafzahuma, dua lafaz tu qad tasyabaha. Tasyabaha di sini macam sama. Nak kata sama macam mana? Yang itu sak, ini al-masak. Macam sama. Qad kan? Qad tasyabaha macam sama. Illa, melainkan annahuma, keduanya ikhtalafa. Qad ikhtalafa.
berselisih. Fi berselisih pada bilangan huruf. Bunyi macam sama, tapi bilangan huruf tak sama. Biziyadatil mim, dengan tambahan mim fil akhirah. Di akhirnya al-masak tu mim tu ya. Mim ya. Al-masak. Mim ya. Okey, mim. Mim tu ya. Dia bukan fil akhir tu. Fil awal. Okey, mungkin silap dia kan. Okey. Waqtalafa. Apa ni ikhtalafa? Aidan, apa ni aidan? Dah 10 kali jumpa aidan ni. Jumpa. Kalau nak suruh ingat aidan ni, buatlah apa tu nasi Arab daging rusa. Sekali ingat je. Aidan fil makna. Dia berselisih pada makna dan juga pada bilangan huruf. Nampak tak? Okey. Liza. Liza, ingat tanggal lagi Liza. Demikian bainahuma, antara hubungan kedua. Bainahuma, hubungan antara kedua jinas nakis. Nama dia jinas nakis, tapi jinas nakis dari segi bilangan huruf. Yang tadi jinas nakis dari segi baris. Boleh tak ni? Boleh tak ni? Huruf dan makna. Lepas ni tak ada dah kajian lepas ni. Ini dah paling habis dah. Jinas. Kalau nak ikut dalam kitab-kitab Arab yang saya cari, tak ada lagi dah. Kalau ada, harap pada penonton maklumkan saya yang dengar YouTube ni kan. Sekarang ni musim Ramadan ni, kerja saya buat ikan masin. Tak ada buat ikan masin. Beli ikan masin, ikan anak selor tu, kalau dekat Kuala Lumpur RM4.5 sekilo. Sini RM12 anak selor yang kecil tu kan. Lepas tu cencaru di Kuala Lumpur RM4.5 1 kilo. Kalau tuan dah pergi NSK sekarang RM80 sekilo. NSK. Tak ada NSK. Murah. Sampai dekat sini RM7 sekilo. Bukit Jalil NSK tu kan. Beli 3 kilo 4 kilo, potong perut, belah dua, tengok gitu. Ada kepakaran lah. Belah gitu. Buang apa tu perut tu semua, ubur garam. Lepas tu besok jemur. Jemur besok 1 hari kering. Letak dalam tabung. Tak tabung merah ni yang orang buat isi kuih kan. Orang buat isi kuih tu kan. Yang merah tu kan. Tapi tabung panjang sebab ikan tu tinggi. Jadi bila kering masuk 10 Ramadan habis satu. Pok mentua mari beri setabung. Jadi adik-adik mari beri setabung. Jadi adik-adik datang ramai lah pasal banyak apa tu ikan kering. Ikan teri kering pun saya buat juga. Tahu tak? Ikan teri kering sini tak halal makan. Tahu tak? Sebab dia perut tak buang, dia proses melalui benda yang tidak halal. Ikan teri yang kita beli kan. Jadi kita buat sendiri. Buat sendiri senang aja. Rendam air panas, lepas tu letak daun panas sikit, biar 2 minggu baru ambil jemur. Jadilah ikan teri masin. Mana ada kelas yang boleh ajar cara-cara buat ikan teri ni? Okey. Minggu depan saya tunjuk ikan teri saya. Nak bagi tak cukup lagi, belum cukup lagi. Belum habis dah lagi. Sebab tak pergi lagi cukup. Okey. Kalau bab tu kan main lagi. Okey. Nombor 2. Dia kata nombor 3. Nombor 3, anwa'ul huruf wa taqarrubaha. Jenis-jenis huruf dan taqarrub, penyamaannya. Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. 2.3. Anwa'ul huruf, jenis-jenis huruf, wa taqarrubaha, dan taqarrubnya. Taqarrub ni maknanya penyamaan. Penghampirannya. Ya, hampir-hampir sama. Taqarrub ni kita dapat taqarrubah ya. Jadi tuan-tuan, ini 2.3. Okey. Jadi sekarang ni patutnya kita ada satu jinas stam kan di atas. Jenis stam tu kita tak masuk sebab dia jinas stam ni dia masuk dalam ni. Jinas stam, jinas stam satu, jinas nakis ada 3 bahagian ya. Cuba sebut naul huruf
Anwa'ul huruf. Anwa' tu jenis. Bukan anwar. Anwar tu cahaya. Anwar al-huruf, jenis-jenis huruf. Wa taqarru biha. Anwar al-huruf. Wa taqarrubuha. Rubuha. Okay, sebab dia jadi ataf. Wa taqarrubuha. Jenis huruf dan taqarrub ni mana? Hampir. Jenis jeruk hampir. Okay, kita tengok dulu apa di mana. Okay. Dia punya hayat dia, wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Okay. Surah dia Al-An'am ayat 26. Al-An'am ayat 26. Wahum yanhauna wayan auna. Okey. Anhum ya, wayan auna an. Apa dia makna dia? Cuba cari. Dan mereka melarang. Dan wayan auna yanhauna melarang. Ya, okey. Menjauhkan diri ya. Wahum yanhauna anhu. Dulu ada anhu ya. Yanhauna anhu. Ni. Wayanauna anhu. Mereka larang darinya dan menjauhkan diri darinya. Saling bersosok. Dan dia punya apa tu jinas di sini perkataan yanhauna dan yanauna. Ya. Dua-duanya satu dan dua. Yanhauna dan yanauna. Okey? Okey. Yang pertama larang, yang kedua tu menjauhkan. Menjauhkan diri. Bunyi sama tapi Yang hauna tu mereka melarang. mereka melarang. Itu fail mubarak tu. Yanhauna. Tu ada musafah bagus tadi. Dan wayan hauna Mana menjauhkan diri. Jadi bila tulis ayat wahum yanhauna wa yanauna tu, kalau boleh underline, ada membuat bulatan. Dan kita lihat hubungan tu. Hubungan tu adalah jinas. Jinas apa? Jadi senang masa saya belajar dulu dia buat bulatan. Penyamaan huruf. Jenis penyamaan. Ya. Kalau tuan-tuan nak supaya jelas lagi, ambil dawat merah macam ini. Buat macam ini. Lepas tu buat gini. Tulis di sini dia panggil jinas nakis. Nakis apa? Jadi nakis apa di sini kita baca. Ada 4 perkara yang nakis. Salah satu pun dah kira nakis lah. Kalau 4 perkara tu ada tam. Okey, kita lihat ya. Fa'indama, okey tu cuba terjemah. Fa'indama ketika nanzuru melihat ila kullin min yanhauna wa yanauna, 2 kalimah tadi, najidu kami dapati anna
lafzahuma, kedua-dua lafaz tu qad tasyabaha, seakan-akan sama, bukan sama, seakan sama. Okey, illa annahuma, kedua-dua mereka qad ikhtalafa, berselisih fi harfai, bukan huruf, harfai tu dua huruf. Pada tu fai tu maknanya dua, bukan harfai ni. Fi harfai pada dua huruf. Huruf apa? Huruf alha pada yang hauna dan huruf hamzah pada yang auna. Waqtalafa, dan berselisih aidan fil makna. Jadi liza bainahuma, kalau begitu bainahuma tu hubungan antara kedua. Makna dia bainahuma tu hubungan antara kedua, dia panggil jinas nakis. Jinas nakis. Okey, dia ada berapa contoh lagi? Tuan-tuan, contoh lagi. Kita tak nak baca contoh ni lagi, nanti kita akan baca kemudian. Kalau tuan-tuan ada contoh ni, iaitu wailul likul, muka surat berapa doktor? 232 atas sekali. Ada wailul likulli humazatil lumazah. Humazah dengan lumazah, eja 231 atas ya. 231. Okey, celaka bagi setiap orang yang humazah ya, mencaci ya. Humazah dengan lumazah sama tak? Tapi makna dia lain dan huruf dia pun sedikit lain. Bunyi sound sama. Humazah, lumazah. Okey. Tak apa, ingat satu dulu tu. Dan nanti besok kita cari daripada Al-Quran lain. Okey, yang akhir sekali. Tuan-tuan, akhir sekali. Dia panggil apa? Iaitu tartibul huruf. Nombor 4. 2.4 tartibul huruf. Tak ada ayat Quran, yang ada hadis Nabi ya. 2.4 tartibul huruf. Cuba sebut balik tuan-tuan. 2.1 apa dia? Wa tashkil. 2.2 2.3. Okey. Okey. Indama makna apa? Ketika. Liza makna apa? Kemudian itafaqah makna apa? Ikhtalafa makna apa? Bersisih. Itafaqah makna apa? Tashabah makna apa? Itu saja 7 term yang dipakai. 7 term saja. 7 saja istilah yang dipakai untuk balaghah ni. Yang dalam bab-bab ni. Dalam bab apa tu? Majaz ni, ya. 7 saja. Yang pertama dia kata indama nangzuru 2 kami lihat. Najidu kami dapati, kan? Hafal tu je. Ya. Liza demikian. Ya, lepas tu ittafaqa bersatu, ikhtalafa berselisih. Itu je. Okey. Seterusnya kita pergi pada perkataan yang akhir sekali, iaitu tertib dah, tertib huruf ya. An Rubaih ibni Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat nama Rubaih bin Abi Sa'id Al-Khudri, diambil dari ayahnya. Dia berkata, kulna yaumal khandaq, kami berkata kepada Rasulullah pada hari perang Khandaq, ya Rasulullah, hal min syai'in naqulu faqad balagtul qulubul hanajira. Maknanya kami
Maknanya adakah sesuatu yang kami kata sesungguhnya kami telah sampai kepada hati-hati yang al-hanajirah ni, apa dia? Hati-hati. Okay. Hanajir. Okay. Al-hanajir. Okay. Hati apa? Hanjar, hanajir. Tengok mana apa? Najara. Okey. Baik ni, baik. Pokok hati-hati yang hati-hati yang hanajara ni membaiklah kan. Hanjar. Okey. Qala. Nabi kata, "Na'am." Apa dia? Na'am. Nabi baca Allahumma aku ustur auratina. Tutuplah, jagalah aurat kami. Kemudian wa amin rawatina. Maka selamatlah ketakutan kita. Ra'a tu maknanya ketakutan. Ketakutan daripada balasan Allah. Okey. Jadi inilah yang dikehendaki oleh hati-hati yang baik ya. Ya. Jadi di sini tuan tengok perkataan yang menjadi perbincangan kita aurat dengan rawat. Bunyi hampir sama tak? Tapi berbeza kan? Okey, kita lihat. Bersama dengan saya. Fa'indama terjemah. Ketika nanzuru ila kullin min daripada auratina wa rawatina. Bila lihat kalimah auratina dengan rawatina, kami dapati anna lafzahuma, kedua lafaz tersebut qad tasyabaha, seakan sama. Salah-salah buat macam sama kan. Illa annahuma qad ikhtalafa. Ikhtalafa berselisih fi tartibil huruf. Tartib huruf ya, berselisih pada tartib huruf. Okey. Fa majmu'ul huruf, majmu' ni maknanya jumlah. Jumlah huruf fil kalimataini pada kalimat tersebut iaitu ain, waw, ra, alif, ta, nun, alif. 7 kan? Okey. Okey. Jumlah sama tak 7? Dua-dua sama. Dua-dua sama tak? Dua-dua sama 7. Waqtalafa aidan. Bacalah. Bukan terjemah. Waqtalafa, dan berbeza juga, berselisih juga fil makna, pada makna, iaitu nama aurat, iaitu nama rawat. Rawat tu makna dalam ketakutan kan. Liza demikian, yang demikian bainahuma, antara kedua perkataan tu kita kata jinasun naqis, iaitu jinas yang kurang. Diterangkan ar-raw'atu bermakna al-khauf, al-auratu bermakna aurat, as-saw'atu allati yasu'un nazara ilaiha, mana anggota badan yang menjadi buruk pandangan kalau kita lihat kepada dia. Mana kalau jadi aurat seseorang itu kita tak boleh lihat. Ya, okey. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan cubalah cek tengok ya. Cek tengok apa yang berlaku tu ya. Ya. Ini nasyid, ini syair. Syair Arab kita tak nak baca. Pasal apa? Kita nak konsentrate kepada ayat Quran saja. Syair Arab ni kalau nak baca boleh baca, tapi susah kita nak faham.
Sebab hanya tokoh-tokoh syair je yang faham kan. Saya insya-Allah lah boleh faham. Tapi kita nak konsentrate kepada ayat Quran. Ya, yang ada dalam tu, okey. Okey, kalau saya baca apa tu ayat ni, tuan-tuan nak kata apa? Okey, kalau saya kata ya, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu apa tu badik apa? Ya? Ha? Dia rhyme. Sajak huruf apa? Dia rhyme. Ya? Tanhar. Okey. Ini nombor 4 dah ni. Nakis. Bukan, itu lain lah tu. Itu saja. Ini saja. Nombor 3. Okey. Okey. Kalau saya baca ni. Kalau saya baca nun wal qalami wa ma yasturun. Itu apa dia? Dalam tu. Dalam apa tu badik. Badik apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Badik apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sajak huruf apa? Huruf nun. Sajak huruf nun. Tuan-tuan, huruf nun 50% dalam Al-Quran datang daripada huruf nun. Iaitu sejumlah lebih kurang 3,182 huruf nun yang jadi sajak. Jadi yang paling banyak sekali. Ya, termasuk tadi Ar-Rahman, 'allamal Quran. Ya. Tuan-tuan, buka muka surat ni 201 ke 301 yang ada jadual ni. Yang ada jadual ni. Ya. Yang ada jadual ni. 201 ke 301 yang ada jadual ni. Yang ada jadual ni. Okey. Tuan-tuan nampak dah tu? Yang jadual tu. Al-harfu tu nun. Nun ini bilangan dia dalam Quran yang menjadi sajak iaitu 3,182 kali. Dengan persentase dia 50.93%. Lepas tu mim jatuh banyak. Mim tu tempat kedua 775. Page 201. 21 ke 31? 201. Kalau tuan-tuan boleh bercakap macam ni, terkejut orang ni. Ya. Sajak dalam Quran melibatkan huruf-huruf berikut. Sebut nun sampai ke ha. Sampai ke ha ni banyak kan? Nun saja hampir lebih 50%. Separuh dalam Quran datang dari nun. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala gunakan nun? Kenapa? Kenapa dia pakai nun? Kena baca buku ini pula. Ini tahun 2025 baru habis. Nama dia Lisanul Arab. Menerangkan jenis-jenis perkataan dalam Al-Quran. Tebal ni. Tuan-tuan, banyak buku. Bukan nak takutkan, tidak. Banyak buku. Okey. Nun. Kenapa nun? Ada ahli tafsir mengatakan nun diambil daripada perkataan Ar-Rahman. Betul tak? Saya terang tak minggu lepas? Sikit. Belum. Nun diambil dari Ar-Rahman. Okey. Jadi nun tu bukan sembarang nun tu. Nun itu nama Allah. Okey. Dia kata nama Allah. Mim pun nama Allah. Mim nama Allah juga. Daripada Ar-Rahim. Mim. Okay, apa dia nama Allah yang menggunakan Ra? Ya? Ar-Rahman. Okay. Yang menggunakan huruf Dal? Dal. Huruf Dal.
Wadud. Dia ambil huruf akhir tu. Wadud. Okay. Sebab itu bila tuan-tuan dah belajar balaghah, dah belajar apa, kita akan pergi kepada ilmu kalam. Ilmu dia panggil ilmu, bukan ilmu tahrif. Ilmu berkaitan dengan lafaz. Dia panggil ni lisanul Arab ni. Dia ada 6 jilid, ada 5 jilid. Jadi dia mula dengan tafsir huruf muqata'ah. Ya, tafsir huruf muqata'ah. Apa dah huruf muqata'ah? Ini habis dah ya? Huruf muqata'ah ni lam, mim. Dia duduk pada zalikal kitab kan? Lepas tu ha, mim, ain, sin, qaf. Lagi? Nun. Lagi? Ya, yasin. Ada berapa huruf yang dijadikan huruf muqata'ah ni? Banyak. Alif ni tuan-tuan, alif ni Allah. Alif ni. Lam ni ya, latif. Allah latifun. Mim ni rahim. Jadi ini semua adalah nama Allah, kata ahli-ahli tafsir. Nama yang kita panggil huruf muqata'ah. Ya, huruf muqata'ah. Ain nama apa? Ain apa ni ain? Alif. Sin. Samit. Qaf. Qadir. Okey. Pada huruf ain sin qaf, surah apa? Tuan-tuan kena tahu. Alif lam mim untuk surah apa? Lagi? Kena baca, kena kaji tu bila dah belajar balaghah. Cuma kita tak tahu kenapa alif lam mim ni dia duduk untuk surah Al-Baqarah dan surah lain. Itu kita tak dapat tu kan. Hanya Allah yang tahu. Tapi huruf alif ni adalah ulama kata makna Allah. Lam ni nama Allah juga, Latif. Mim tu nama Allah juga, Rahim. Ya. Nanti kita akan fotokopi beberapa muka surat untuk tuan baca. Macam dia kata okey. Alif lam ra ha mim nun adalah ismu Rahman. Apa ni ismu Rahman? Ya. Alif lam mim Ibn Abbas kata min asma'illah. Apa dia? Okey. Ada juga ulama kata alif lam mim min asma'il Quran. Okey. Okey, insya-Allah kita buka sikit-sikit je lah kan. Insya-Allah nanti besok kita belajar sikit-sikit. Jadi apa lagi tajuk yang kita tak belajar? Tuan-tuan ada buku, sila baca ni. Yang baki lagi tu. Yang baki lagi dalam apa ni? Saya dah baca Al-Izdiwaj, At-Tasrih dan At-Taqsim. Ya. Itu dia. Ada lagi 3 lagi. Lepas tu At-Tawriyah, ya, Iktibas. Ada yang tengok dalam di belakang ya. Cuma sila hafaz yang saya bagi ni. Saya harap tuan-tuan sabarlah ya. Jangan tertinggal. Okey, kita tak nak ada sesiapa pun tertinggal dalam kelas. Rasa rugi sayang. Sehingga tuan-tuan tahu ada 11 term dalam badik, ya, dan berapa term-term dalam bayan, dan lepas tu kita akan ada ma'ani. Lepas tu habis tu kita cover lah insya-Allah balaghah secara orang kata menyeluruh lah. Tidak pergi dengan detail lagi. Kalau pergi dengan detail mungkin banyak lagi ni.
Okay, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dharamtu nafsi faghfir li fa innahu la ilaha anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa barakatuh.